Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya Muhammad Fairul bin Muhammad Hatim mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para penonton setia program Bicara Minda Live at MQA. Seperti mana yang para penonton sedia maklum, MQA memperkenalkan program Bicara Minda Live at MQA yang disiarkan secara langsung di saluran Facebook MQA pada setiap hari Selasa, minggu kedua setiap bulan. Walau bagaimanapun, untuk edisi bulan November, kita bersiaran pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada hari ini, program Bicara Minda Live at MQA amat berbesar hati kerana kita ada seorang tetamu, iaitu Puan Neni Syariza binti Samsudin, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti bersama-sama kita. Selamat datang saya ucapkan, Puan. Baik. Sebelum kita berbicara lebih lanjut berkenaan topik pada hari ini, suka untuk saya ingatkan kepada semua para penonton mengajak kawan-kawan, para kenalan, sahabat-sahabat untuk sama-sama follow, like dan subscribe media sosial MQA. Puan Neni dan para penonton sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan satu topik yang penting yang mana ia menjadi asas permulaan kepada proses penilaian, ya Puan? Betul. Iaitu kita membicarakan do's and don'ts dalam penyediaan dokumen permohonan akreditasi sementara dan akreditasi penuh. Bagi membicarakan topik ini, unit yang berkaitan di MQA ialah unit semakan, dan Puan ini juga akan berkongsi bersama kita pada hari ini dapatan daripada unit semakan dan peranan yang dimainkan oleh unit semakan MQA. Jadi Puan Neni, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Neni untuk mengupas dengan lebih mendalam lagi bersama para penonton pada hari ini do's and don'ts dalam penyediaan dokumen permohonan akreditasi sementara dan akreditasi penuh. Persilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Fai dan juga MQA kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman selama di unit semakan dalam program Bicara Minda pada pagi ini. Topik kita pada pagi ini saya kira agak penting untuk makluman kepada semua PPT bagi memastikan dokumen permohonan yang dikemukakan ke MQA adalah lengkap dan dapat dinilai dalam tempoh yang telah ditetapkan. Seperti yang semua maklum, proses akreditasi sementara dan akreditasi penuh telah ditambah baik bermula Julai tahun 2019, yang mana berdasarkan proses baru ini telah ada perubahan dari segi piagam dan juga proses kerja. Kalau dulu piagam pelanggan MQA untuk akreditasi penuh adalah 7 bulan dan akreditasi sementara adalah 3 bulan 3 minggu. Dalam proses yang baru ini, piagam pelanggan telah dipendekkan kepada 9 minggu sahaja. Manakala dari segi cara kerja pula adalah pada berkaitan dengan lawatan penilaian akreditasi penuh, yang mana minggu untuk penilaian akreditasi penuh telah ditetapkan pada minggu ke-19 hingga pada minggu ke-9 hingga ke-11 selepas minggu permohonan. Tapi permohonan melalui proses baru ini tidak meliputi permohonan program badan profesional, permohonan berkelompok dan juga permohonan bidang baru. Okey, jadi Puan ini kalau begitu adalah penting untuk semua pemberi pendidikan tinggi iaitu PPT melihat kepada perkeliling MQA bilangan 6 2019 yang telah dikeluarkan sekitar bulan Julai 2019 yang lalu bagi mengenal pasti proses yang baru ini kan. Okey, tadi Puan ini ada sebut
berkenaan dengan proses baharu. Jadi boleh Puan kongsikan dengan kita bagi memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada para penonton, apakah yang dimaksudkan dengan proses baharu ini dan peranan yang dimainkan oleh unit semakan bagi memastikan proses ini berjalan lancar, Puan. Okey, untuk lebih jelas ya berkenaan perjalanan proses baharu ni, PPT disarankan untuk merujuk dan memahami infografik proses baharu yang dilampirkan bersama dengan pekeliling tadi, yang mana dalam proses baru ini permohonan adalah mengikut cycle, iaitu permohonan setiap bulan ada cycle dia. Dan setiap cycle akan bermula daripada minggu permohonan di unit pendaftaran. Kalau di infografik itu adalah minggu yang berwarna merah. Selepas selesai pendaftaran di unit pendaftaran, fail permohonan akan bergerak ke unit semakan, di mana di unit semakan inilah pegawai akan menyemak dokumen tersebut sama ada lengkap atau tidak lengkap. Jadi unit semakan lah yang akan menjadi macam gatekeeper. Ya, betul. Lengkap ataupun tidak lengkap. Betul, Cik Fai. Terusnya? Okey, jika dokumen lengkap, kita akan majukan permohonan kepada ahli panel penilai untuk penilaian. Tetapi jika dokumen tidak lengkap, surat tidak lengkap akan dikeluarkan oleh unit semakan, yang mana dalam surat lengkap kita akan perincikan apa maklumat tambahan yang diperlukan dan PPT perlu mengemukakan maklumat tambahan dalam tempoh 7 hari bekerja. Okey, dalam 7 hari bekerja sahaja sebab proses ni kita dah pendekkan piagam dia. Sekiranya dokumen maklumat tambahan tersebut tidak diterima atau diterima tetapi maklumat yang dikemukakan masih tidak lengkap, permohonan tersebut tidak dapat diteruskan dan akan ditamatkan proses. Apabila ditamatkan proses ni Cik Fai, apa akan berlaku? PPT akan dikenakan kos pemprosesan sebanyak RM1,000. Okey, RM1,000 ni kita akan ambil daripada fee permohonan PPT dan baki fee permohonan tersebut akan kita pulangkan. Satu lagi implikasinya, jika dokumen tidak lengkap, sekiranya PPT dah mengemukakan maklumat tambahan dan dokumen tersebut jadi lengkap. Okey. Permohonan tersebut hanya akan diproses pada cycle yang seterusnya. Dia tidak akan ikut cycle yang PPT telah mohon. So dia akan delay 1 bulan. Begitu. Ya, betul. Jadi daripada infografik yang kita lihat ini, ia adalah ekstrak daripada pekeliling yang telah kita keluarkan. Ya, betul. Ini adalah penting bagi semua PPT mengetahui proses ini agar mereka dapat merangka ataupun merancang bila hendak hantar permohonan dan bila penilaian akan dimulakan sehinggalah lawatan akan dibuat di depannya. Ya, betul. Tadi pun ada sebut berkenaan dengan piagam pelanggan yang baru iaitu 9 minggu. Jadi sebenarnya masih ramai yang keliru. Bilakah kiraan 9 minggu itu bermula? Adakah apabila mereka datang ke MQA menghantar dokumen ataupun apabila dokumen permohonan itu dikategorikan sebagai lengkap? Jadi bilakah bermulanya piagam 9 minggu tu, Puan? Okey. Kalau untuk tempoh piagam pelanggan, permohonan aktasi sementara dan aktasi penuh sekarang sama sahaja, iaitu 9 minggu daripada tarikh lengkap. Jika kita lihat pada infografik itu, piagam 9 minggu bermula dari minggu ke-6 iaitu pada peringkat penilaian. Sehingga minggu ke-14 di mana siaran keputusan dikeluarkan. Jadi PPT memang sangat-sangatlah digalakkan untuk turut merujuk kepada takwim MQ, takwim proses penilaian aktasi sementara dan aktasi penuh yang kita muat naik di portal MQA. PPT boleh masuk ke laman web MQA dan klik pada ikon HEP. Di situ akan ada takwim tersebut yang mana takwim ini akan mengandungi tarikh permohonan dibuka setiap bulan beserta tarikh minggu lawatan dan juga tarikh MJA bagi setiap cycle tersebut. Jadi dah boleh rangka dah. Dah ada tarikh lawatan, dah ada tarikh MJA. Macam itulah. Nampaknya Puan ni banyak soalan yang kita terima di Facebook MQA ni.
terima kasih saya ucapkan kepada semua para penonton yang setia mengikuti bicara live at MQA pada hari ini dan mengajukan soalan. Kita akan cuba untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan menerusi live Facebook ini. Walau bagaimanapun, tuan-puan tak perlu risau. Sekiranya kita terlepas puan ini, jangan risau. Kita tetap akan menjawabnya selepas bersiaran ini. Okey, saya petik satu soalannya, puan. Adakah boleh pihak PPT memohon pelanjutan lebih daripada tempoh 7 hari sekiranya terdapat masalah teknikal dalaman? Teknikal ataupun macam situasi yang kita hadapi baru-baru ini kan, PKP kan. Jadi bagaimanakah untuk situasi yang sedemikian? Okey, untuk makluman, pada secara prinsipnya kita tidak membenarkan pelanjutan kerana kita hendak memastikan tempoh piagam itu dicapai. Tetapi sekiranya ada berlaku situasi yang tidak mengizinkan seperti itu, PPT masih boleh mukakan rayuan kepada kita untuk memohon pelanjutan dan kita akan mempertimbangkan sekiranya perkara itu boleh dipertimbangkan. Tetapi secara prinsipnya kita tidak akan memberi pelanjutan. Oh, begitu. Jadi saya harap puan yang bertanya ini telah mendapat jawapannya. Dan yang lain-lain itu insya-Allah kita akan cuba jawab satu persatu dan kalau terlepas, jangan risau, kita tetap akan menjawab selepas siaran ini. Okey puan, tadi puan juga ada telah berkongsikan pengalaman puan sepanjang berada di unit semakan mengendalikan program-program dokumen-dokumen permohonan yang diterima. Jadi boleh puan kongsikan bersama kita apakah bentuk trend ataupun senario yang biasa unit semakan terima, dokumen permohonan yang bagaimana unit semakan selalu terima, sama ada lengkap ataupun tidak lengkap dan apakah perinciannya sekiranya tidak lengkap. Okey, untuk makluman Cik Fai dan juga semua pendengar, bilangan permohonan yang dokumennya tidak lengkap berdasarkan tahun adalah seperti yang kita paparkan di slide. Jika dilihat di situ, bilangan dokumen yang tidak lengkap agak konsisten daripada tahun 2019 hingga 2021. Daripada bilangan-bilangan yang tidak lengkap ini, ada permohonan yang telah ditamatkan proses penilaiannya disebabkan macam tadi lah, maklumat tambahan ini tidak diterima dalam tempoh atau maklumat tambahan yang kita terima itu masih lagi tidak lengkap. Okay, jadi puan, tadi pun dah kongsikan dengan kita trend dokumen permohonan yang diterima kan. Jadi sesi perkongsian kita pada hari ini adalah sangat penting bagi kita mengenal pasti faktor ataupun isu ataupun perkara yang menyebabkan sesuatu dokumen permohonan itu diklasifikasikan sebagai tidak lengkap. Ya puan? Jadi boleh puan terangkan ataupun kongsikan bersama para penonton pada hari ini apakah faktor ataupun alasan ataupun perkara yang menyebabkan sesuatu dokumen permohonan itu diklasifikasikan sebagai tidak lengkap dan bagaimana cadangan ataupun untuk mengatasinya. Kita silakan. Okey, betul Cik Fai. Memang hari ini topik kita sebenarnya untuk memberitahu kepada PPT apakah alasan-alasan yang tidak lengkap yang sering berlaku supaya PPT dapat mengambil tindakan sewajarnya di masa yang akan datang. Okey, antara faktor yang menyebabkan sesuatu dokumen tak lengkap, yang pertamanya adalah PPT tidak mengemukakan pemetaan hasil pembelajaran mengikut keperluan MQF 2.0. Hal ini PPT boleh merujuk kepada Perkeliling MQA bilangan 2 2018 berkenaan pemakaian kerangka kerajaan Malaysia edisi kedua. Jadi kena pastikanlah pemetaan tu dibuat mengikut keperluan MQF 2.0. Manakala laporan alasan yang kedua adalah laporan kajian pasaran ataupun market survey tidak lengkap. Ini spesifik kepada program peringkat akreditasi sementara. Jadi bagi membantu PPT menyediakan laporan kajian pasaran yang lengkap, PPT boleh merujuk kepada Advisory Note nombor 2 2017 yang telah ada dimuat naik di portal MQA.
Seterusnya adalah berkaitan dengan tiada kelulusan pindah premis. Ini berlaku untuk PPT yang belum lagi mendapat kelulusan pindah premis daripada pihak KPT. Yang ini telah MQA jelaskan di dalam surat makluman bilangan 1 2020 berkenaan perhentian proses akreditasi penuh sekiranya PPT tidak mempunyai kelulusan pindah premis daripada KPT. Antara alasan lain yang berlaku adalah seperti PPT tidak menyediakan maklumat ketua program, tidak mengemukakan CV bagi staf akademik, ataupun isu-isu lainlah berkaitan dengan dasar. Itu antara lainlah. Tapi Encik Fai, hari ini sebenarnya saya lebih suka nak berkongsi sedikit berkenaan table 3 dan juga table 4. Apa itu Pak? Table 3 dan table 4. Okey, table 3 dan table 4 ni adalah dokumen di dalam adalah table yang dalam dokumen permohonan. Dekat sini yang biasanya berlaku kesilapan ataupun ketidaklengkapan maklumat di antara dokumen Word dan juga instrumen Excel. Okey, kalau yang dekat slide ni kita tunjukkan adalah table 3. Table 3 ni sebenarnya adalah berkenaan dengan khusus yang ditawarkan di dalam satu program tu. Yang ni adalah contoh yang lengkap. Yang lengkap ni semua adalah khusus tu disenaraikan mengikut semester dan tahun, mengikut urutan SEM 1 tahun 1, SEM 2 tahun 1 dan seterusnya. Ada kod khusus, ada klasifikasinya, bilangan kredit, pemetaan PLO-nya dan sebagainya lah. Ada nama staf akademik. Tetapi kesilapan yang biasa berlaku di sini, kalau kita tengok kat sini, tiada klasifikasi khusus. PPT mengisikan maklumat kod khusus dalam kolom klasifikasi khusus. Jadi ini menyukarkan panel lah untuk membuat penilaian sekiranya kita meneruskan penilaian program ni. Antara lain pula PPT tidak mengikut susunan dalam menyusunkan kursus tu dan juga PPT tidak memetakan kursus tu dengan PLO dengan betul. Contohnya kalau kat situ diletak PLO 1 hingga PLO 5, tapi dekat table 1 dia cakap ada 5 PLO. Tapi dipetakan sini sehingga PLO 8. Jadi benda tu tak tepat lah. Itu kalau untuk table 3. Seterusnya saya tunjukkan pula contoh table 4 yang lengkap. Table 4 ni kebiasaannya kesilapan berlaku pada item 7. Kalau kita tengok pada item 7 tu, sepatutnya PPT menyatakan CLO beserta aras taksonomi dan PLO mana CLO tersebut dipetakan. Kalau kita tengok dekat item 7 tu sendiri dia ada ikon I, info kat situ. Sebenarnya MQA telah menunjukkan contoh penulisan yang sebenar. Tetapi masih lagi berlaku kesilapan di mana PPT tidak menyatakan aras taksonomi. Jadi ini menyukarkan penilaian oleh panel penilaian. Okey, seterusnya kesilapan berlaku pada item 8. Item 8 pula PPT sebenarnya perlu memastikan pemetaan PLO, CLO yang dinyatakan di item 7 tadi adalah selaras. Kalau kat sana kata CLO 1 dipetakan kepada PLO 3, maka maklumat yang sama perlu dinyatakan di item 8. Dan juga perlu membuat mapping lah yang bawah tu, mapping dengan LOMQF cluster. Yang ni agak teknikal tapi inilah yang selalu berlaku kesilapan. Dan yang akhir sekali untuk table 4 adalah item 10. Yang mana dalam item 10 ni PPT perlu memastikan CLO yang dinyatakan pada tabel ini adalah betul. Sebagai contoh, ada yang mengisi CLO 5 pada kolom CLO tersebut, sedangkan CLO yang dinyatakan di item 7 hanya ada 4 CLO sahaja. Jadi ini dah tak tepat jugalah kan. Itulah antara sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan bersama semua penonton berkenaan kesilapan di table 3 dan table 4. Okay, maksudnya di sini ya Puan, PPT perlu memastikan dokumen yang terdapat di ataupun item-item yang dinyatakan dalam table 3 adalah selari dengan table 4. Dia tak boleh bercanggah ke mana? Okey. Kita alhamdulillah kita menerima banyak soalan di Facebook. Dan kita akan cuba menjawabnya pada ini. Walau bagaimanapun saya suka untuk saya ingatkan sekiranya kami selepas pandang soalan untuk dijawab pada sesi live ini, tuan-tuan tak perlu risau, kita akan capture dan kita akan cuba menjawabnya selepas sesi live ini berakhir. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba. Alhamdulillah, kita banyak puan kan?
lima soalan pada hari InsyaAllah, ini. Ya. kita cuba. Saya cuba petik satu soalan puan ya. Kami nak hadiri latihan untuk membuat table ini. Maksudnya table 3 dan table 4 ni lah tadi puan. Dan juga dokumen COPA ini. Any advice puan? Untuk latihan berkenaan ada disediakan oleh pihak MQATC lah. MQATC bahagian latihan. Yang tu mungkin kita boleh berhubung lah dengan tuan-puan boleh berhubung dengan pihak MQATC lah untuk mendapatkan jadual dan sebagainya lah. Dan untuk makluman para penonton, anda boleh pergi ke portal rasmi MQA, website MQA, dan di situ ada senarai latihan yang disediakan untuk PPT puan kan. Mereka boleh tengok latihan-latihan yang disediakan oleh MQATC, latihan sama ada untuk PPT maupun untuk ahli panel penilai kita kan puan. Okey puan, tadi kita telah sama-sama mengupas faktor ataupun alasan yang menyebabkan sesuatu dokumen permohonan itu diklasifikasikan sebagai tidak lengkap kan. Okey. Dan puan ini juga telah kongsikan kepada kita tentang table 3 dan table 4. Okey, sekiranya saya ada banyak baca dekat Facebook ni katakan table ni agak teknikal puan, yang dia halus-halus jadi di paparan di situ kurang jelas. Jangan risau, kami menyarankan tuan-puan untuk menghubungi unit semakan MQA bagi mendapatkan maklumat yang lebih jelas berkenaan dengan table 3 dan table 4 ini. Maklumlah kan puan, sebab dia very jadual dia sangat padat, betul. Jadi bila kita jadikan dia dalam paparan slide, dia tak dapat kita nak jelaskan dengan lebih detail puan kan. Okey, jadi puan, tadi pun puan telah cerita tentang dapatan-dapatan daripada unit semakan. Jadi yang bagaimana ataupun apakah perancangan MQA melalui unit semakan bagi kita sama-sama membantu PPT ini ya, untuk menyediakan dokumen permohonan yang berkualiti dan menepati kriteria yang kita tetapkan, yang mana sekaligus dapat mengurangkan permohonan yang tidak lengkap ni tadi. Jadi apakah perancangan MQA yang telah dirancang ataupun bakal dirancang puan? Okey, dari segi membantu pihak PPT, kita memang dari MQA daripada masa ke semasa cuba untuk mencarilah penyelesaian. Dari segi, sebab itulah bila PPT menerima surat tidak lengkap, sekiranya tidak faham dengan apa yang disampaikan dalam surat itu, boleh menghubungi unit semakan. Itu antara yang kita boleh buat. Tapi saya kat sini suka untuk berkongsilah berkenaan surat maklumat MQA bilangan 5/2021 yang mana kita baru saja keluarkan pada 28 Oktober 2021 berkenaan bila masa yang sesuai untuk PPT mengemukakan permohonan aktasi penuh kepada MQA. Surat maklumat ni pun sebenarnya rentetan daripada pelaksanaan proses baru ni, Cik Fai. Ya. Sebabnya bila kita dah pendek proses permohonan piagam tu, jadi kita nak memastikan semua permohonan dapat dinilai secara menyeluruh. So dekat dalam surat maklumat ni, kita telah membuat kriteria, menetapkan kriteria permohonan FA masuk bila kepada MQA. Kita pecahkan kepada kriteria program mod kerja khusus atau mod industri, dan juga program spesialis swasta secara mod campuran dan juga penyelidikan. Okay, basically kalau untuk permohonan atasi penuh ni, PPT perlu mengemukakan permohonan kepada MQA 2 bulan sebelum kohort pertama pelajar memasuki semester akhir dalam tahun akhir pengajian. Itu prinsip asasnya lah kalau untuk mod, yang coursework tadi dan mod industri. Tetapi untuk program yang ada latihan industri ataupun work based learning,
Yang tu ada pula kriteria tambahan. Apa tu, Puan? Okey, PPT perlu memastikan tarikh lawatan penilaian dilaksanakan setelah pelajar kohort pertama menjalani sekurang-kurangnya 60% daripada latihan industri ataupun komponen industri tersebut. Pengiraan ni kita ikut berdasarkan bilangan minggu pelajar berada di industri. Sebagai contoh, kalau latihan industri tu 10 minggu, PPT kena memastikan tarikh lawatan dilaksanakan selepas pelajar itu selesai menjalani sekurang-kurangnya 6 minggu latihan industri. Itu kalau untuk yang itulah bagi pasca siswaza. Pula PPT perlu memastikan tarikh lawatan FA tadi dilaksanakan setelah kohort pertama menyediakan draft kertas projek, draft akhir. Ini berbeza dengan program pasca siswaza secara mixed mode ataupun research. Yang tu dia secara general aja, iaitu PPT perlu mengemukakan permohonan kepada MQA selepas pelajar selesai menjalani Viva. Jadi ini kita punya kriteria ni kita nak kuasakan 1 Januari 2022. Jadi mohonlah bagi permohonan yang akan dihantar bermula 1 Januari tahun depan. Ya betul Cik Faihan. Jadi mohonlah PPT untuk membacalah surat maklumat MQA supaya permohonan tersebut dapat dinilai secara menyeluruh. Alright. Alhamdulillah, saya tengok Facebook makin ramai penonton yang mengikuti Bicara Minda live MQA pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan, kami sangat menghargainya, dan kami juga ada menerima banyak soalan pada hari ini. Kita akan cuba jawab. Sekiranya ada soalan-soalan yang terlepas, jangan risau ya tuan-tuan dan puan-puan. Pihak urus setia akan capture soalan-soalan ini dan memberikan jawapan dengan segera selepas program ini berakhir. Dan Alhamdulillah, nampaknya setengah jam tu cepat sangat, Puan. Ya betul, rasa tak cukup nak menerangkan semua. Sebab apabila kita membicarakan tentang penyediaan dokumen permohonan ini, dia adalah satu topik yang sangat teknikal. Tapi hari ini kita memberikan idea agar para PPT dapat mencegah, mengelak perkara-perkara yang sering terjadi dan memastikan dokumen permohonan sama ada akreditasi sementara ataupun akreditasi penuh yang dihantar ke MQA adalah berkualiti dan menepati kriteria yang kita telah gariskan. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para penonton Bicara Minda live at MQA yang setia bersama kita pada hari ini. Dan pastinya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Neni Syarita, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan Kualiti yang telah sudi menjadi tamu pada hari ini dan berkongsi maklumat yang pada saya sangat penting, Puan. Jadi, para penonton sekalian, sekali lagi saya maklumkan, sekiranya ada soalan yang diajukan di Facebook MQA dan kami tidak sempat menjawabnya, jangan risau. Pihak urus setia akan capture dan akan cuba menjawab dengan kadar yang segera. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang soalan, anda boleh menghubungi MQA di talian khidmat pelanggan kita, iaitu 03 86 88 1900, dan pegawai khidmat pelanggan kita akan membantu tuan-tuan dan puan-puan. Selain itu, ya tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke portal rasmi MQA dan mengajukan soalan di sistem pengurusan pertanyaan dan aduan MQA. Kalau dekat portal MQA tu ada banyak ikon bulat-bulat tu, cari yang SPPA, boleh mengajukan sebarang pertanyaan di situ. Dan sekiranya ada soalan spesifik yang berkenaan dengan dokumen permohonan, boleh juga diajukan kepada unit semakkan. Pegawai-pegawai di unit semakkan akan membantu dan memberikan jawapan yang spesifik berkenaan dengan dokumen yang lengkap ataupun tidak lengkap. Okay, Puan Neni? Akhir kata, sebelum mengakhiri rancangan kita pada hari ini, sekali lagi saya mewakili MQA mengucapkan ribuan terima kasih
kepada semua para penonton yang setia mengikuti program Bicara Minda live at MQA. Saya menyeru semua untuk terus like, follow dan subscribe media sosial MQA. Saya Muhammad Fairul bin Muhammad Hatim dan juga mewakili Puan Neni sebagai tetamu pada hari ini mengucapkan terima kasih dan kami memohon maaf sekiranya sepanjang kami mengendalikan program Bicara Minda live at MQA pada hari ini terdapat sebarang kekurangan ataupun kelemahan. Sekali lagi, sekiranya ada soalan yang tidak sempat kami jawab, jangan risau, kami akan cuba menjawabnya sebentar lagi. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa saksikan program Bicara Minda live at MQA yang akan bersiaran secara langsung di Facebook MQA pada hari Selasa, minggu kedua setiap bulan dengan topik-topik lain yang lebih menarik. Nantikan kemunculan Bicara Minda live at MQA. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.